Gua Musang. Okay, Assalamualaikum. Soalan saya nombor 12. Terima kasih Yang Berhormat Gua Musang. Puan Yang di-Pertua, buat masa ini terdapat 148 buah hospital dan institusi perubatan di bawah KKM di mana 74 buah hospital tersebut telah pun menyediakan perkhidmatan kepakaran secara residen, manakala 74 buah hospital lagi menyediakan perkhidmatan kepakaran secara kluster atau lawatan pakar perubatan dan belum mempunyai pakar secara residen. Merujuk kepada pertanyaan YB Gua Musang, sememangnya adalah menjadi hasrat KKM untuk memastikan kesemua hospital kerajaan mempunyai doktor pakar. Oleh yang demikian, pada masa ini, perkhidmatan kepakaran di kesemua hospital kerajaan disediakan sama ada secara penempatan residen pakar ataupun secara kluster dan lawatan oleh pakar perubatan mengikuti keperluan setempat. KKM juga telah mengadakan strategi dengan meningkatkan bilangan pakar dalam sektor awam selain meneruskan latihan kepakaran dan sub-kepakaran. Antara langkah-langkah utama adalah seperti mewujudkan grade UD56 bagi pakar perubatan serta mewujudkan lebih peluang kenaikan pangkat ke grade khas atau grade utama. Pakar perubatan dan pegawai perubatan juga diberikan kelonggaran untuk mengamal di sektor swasta di luar waktu bekerja biasa bagi menjana pendapatan tambahan, serta pakar perubatan diberikan peluang 1 hari waktu bekerja fleksi setiap minggu bagi tujuan penyelidikan atau berkhidmat di sektor swasta yang tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Sekian, terima kasih. Gua Musang. Terima kasih. Berdasarkan pembentangan belanjawan 2023, peruntukan sektor kesihatan adalah bersamaan dengan lebih kurang 2% daripada KDNK negara. Soalan saya, adakah jumlah ini mencukupi untuk meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan apabila kebanyakan negara-negara luar memperuntukkan sekitar 5% ataupun lebih daripada KDNK negara mereka? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gua Musang. Satu soalan dan juga ada jawapan di dalam soalan tersebut. Ya, memang betul 2% tidak mencukupi dan juga kita memerlukan lagi tambahan berkenaan tentang dana-dana bagi menampung perkhidmatan kesihatan di negara kita. Dan juga sememangnya kadar 5% adalah kadar yang bersesuaian yang diinginkan oleh KKM. Walaupun demikian, kita berharap agar Kementerian Kewangan dapat meningkatkan kadar peratusan pada masa-masa yang akan datang dan juga dalam pembentangan belanjawan yang akan datang. Dan juga untuk merujuk kepada berkenaan tentang kekurangan dana ini adalah juga merupakan salah satu faktor mengapa kita tidak dapat untuk mengambil pengambilan pegawai perubatan dan juga skim-skim lain di dalam perkhidmatan kesihatan. Walaupun demikian, bagi menampung jumlah kepakaran, kerajaan telah meluluskan setiap tahun pada masa-masa yang akan datang sebanyak 800 kepakaran akan ditambah dan juga daripada 800 tersebut KKM sedang memohon untuk memohon 50 jawatan grade jusa khas bagi menarik dan juga menampung keperluan pakar-pakar di fasilitis KKM. Terima kasih Puan di-Pertua. Bayan Baru. Terima kasih Puan Speaker. Ada rezeki Terima lah. kasih ya. Jangan cemburu ya. Ni Puan Speaker. Ada isu penting. Saya punya mic tak boleh on. Saya dah on lama dah. Bayan Baru dulu, nanti Jalebu. Terima kasih. Bayan Baru dulu, selepas itu Jalebu. Oh, tiga. boleh dua. Dapat juga ya. Sungai Petani tak dapat. Dia lebu tak on. Saya on awal tapi tak dapat macam mana. Tak adil. Okey, terima kasih Puan Speaker. Kita memang tahu bahawa Malaysia sekarang hospital kerajaan ke hospital swasta ke memang kekurangan pakar-pakar doktor. Dan saya ingin tanya kepada kerajaan, saya terima satu aduan daripada doktor pakar daripada Singapura. Dia kata, I have been working in Department of Surgery as specialist for the past 7.5 years. But my application to come back to serve in Malaysia has been rejected by Malaysian Medical Council.
I'm shocked and disappointed that my application to MMC has been rejected. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan bahawa kes ini bukan kes special, tetapi kes ini meluas dan pada pengetahuan saya ada lebih daripada 8 kes yang similar telah ditolak oleh kerajaan, oleh MMC, Malaysian Medical Council, daripada kembali berkhidmat. Especially doktor seperti ini, kalau mereka pergi ke negara lain, mereka akan disambut dengan red carpet. Tetapi kenapa Malaysia, MMC, reject mereka daripada datang kembali kepada Malaysia untuk berkhidmat di Malaysia? Dan sememangnya mereka adalah rakyat Malaysia, spesialis Malaysia, spesialis yang warga negara Malaysia yang ingin kembali berkhidmat tetapi ditolak oleh Malaysian Medical Council. Saya mohon kerajaan memberi penjelasan yang tuntas kepada doktor-doktor spesialis di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Bayan lepas. Untuk memberi jawapan yang tuntas di dalam Dewan ini agak sukar kerana mempunyai penerangan yang sangat terperinci. Dan juga saya sendiri pun ada menerima aduan dan juga email-email yang dihantar kepada Yang Berhormat Menteri dan juga yang saya sendiri berkenaan tentang isu permasalahan doktor-doktor pakar yang ingin kembali berkhidmat, dan ada di antara mereka pernah berhenti dan juga meletak jawatan di KKM sebelum ini, dan juga mereka kadang-kadang mendapat kekangan untuk mendapat perwataan ataupun gazetted bagi kepakaran mereka tersebut, memandangkan terdapat hospital-hospital yang mereka bertugas sebelum ini tidak tersenarai di dalam senarai gazetted tersebut. Walaupun demikian, kami akan mencari jalan langkah ke hadapan untuk berbincang bersama dengan pihak MMC dan juga pemegang taruh dan juga kepada golongan-golongan doktor pakar yang ingin berkhidmat ini supaya kami dapat mencari satu solution dengan izin bagi membolehkan doktor-doktor pakar yang ingin menabur bakti semula ke negara untuk kembali dan berkhidmat. Itu jawapan yang saya dapat berikan buat sementara waktu. Untuk Speaker Jelebu, seperti yang dijanjikan. Dah tukar speaker dah. Tukar speaker. Dah, Jelebu. Deal dengan speaker lain yang tu. Bukan soal speaker, Yang soalnya berhormat, kerusi yang berhormat, diduduki. kita rujuk pada peraturan 43. Alright? Duduk. Speaker, Duduk. tadi baru dijanjikan speaker dah Yang janjikan berhormat saya. Jelebu sebentar. Dengar Boleh? apa saya nak cakap ni. Dengar apa saya nak cakap ni. Okey. Sebentar ya. Yang berhormat, kita ikut keputusan pengerusi. Ini bawah peraturan 43. Yang berhormat, sebelum saya yang mengerusikan majlis telah membuat keputusan. Ini tertakluk pada 43 juga. Jadi saya setuju dengan keputusan. Saya persilakan Yang Berhormat Jelebu. Saya terima kasih speaker. Saya ada pantun untuk speaker lah. Burung tempur terbang tinggi, hinggap sebentar di tepi perigi. Tuan speaker yang tinggi budi pekerti, moga panjang umur murah rezeki. Macam itu kalau nak Ready. minta Pengusi laluan. ini baru bahasa bagus. Macam itu kalau nak minta laluan, saya nak bagi tahu kawan-kawan. Speaker, saya terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya ada soalan dua untuk Kementerian Kesihatan. Satu, doktor pakar ya. Hospital daerah Jelebu ni doktor pakar memang tak ada, tetapi dia mengikut jadual. Tetapi kekerapan lawatan doktor pakar ke hospital daerah seperti hospital daerah Jelebu ni terlalu kurang. Jadi maknanya pesakit daripada kawasan parlimen saya kalau memerlukan rawatan doktor pakar terpaksa menunggu tempoh masa yang begitu lama. Itu pertama, Datuk Speaker. Yang keduanya, Datuk Speaker, saya baru dapat aduan daripada pengundi saya. Kan itu saya fikir Datuk Speaker pun dapat merasai aduan rakyat orang biasa ini. Dia pergi hospital waktu kecemasan, jumpa doktor, dia sakit anak-anak kecil, sakit tekak dan mengeluarkan darah. Tetapi bila jumpa doktor waktu itu, doktor kata itu demam biasa. Dia cuma bagi Panadol dan balik. Ibu kepada anak ini tidak puas hati, jumpa dengan doktor di klinik berbayar di kawasan Pekan Kuala Kelawang. Dan apabila buat pemeriksaan dengan doktor bayar, temperature anak ini sampai 40. Dan dia mengeluarkan darah itu kerana tonsil.
Jadi ini dah satu jadi perkara yang boleh dipertikaikan dalam soal kompeten seorang pegawai perubatan. Apakah tindakan kementerian kepada sesetengah pegawai yang tidak bertanggungjawab terhadap kesihatan rakyat, terutamanya bagi kawasan luar bandar? Terima kasih banyak Datuk Seri Speaker. Yang Berhormat Menteri. Untuk jawapan yang kedua, saya pun turut bersimpati dan juga prihatin berkenaan tentang isu tersebut. Aduan boleh dikemukakan ke sistem pengurusan aduan awam, SISPA, dan juga berkenaan tentang kes tersebut saya akan rujuk semula kepada Yang Berhormat dan juga kita akan cuba lakukan siasatan, dan juga sudah pasti KKM ingin menghasilkan doktor-doktor dan juga warga-warga pengamal perubatan ini yang berkualiti, sehingga kan memberikan satu perawatan yang baik dan mengubati masyarakat kita. Dan juga untuk berkenaan tentang soalan yang pertama, lawatan Dr. Pakar ke klinik-klinik daerah di Jelubu, perkara-perkara ini kita akan perbaiki dan juga saya akan menyimak semula jadual-jadual kekerapan lawatan ke klinik-klinik di daerah Jelubu. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua.